Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tentang konsep insan, di mana insan yang berilmu akan menjamin kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya, Muhammad Afiq bin Muhammad Sabri, dan yang kedua ialah Muhammad Hafizuddin Rahimi bin Hidir, serta diteruskan dengan Muhammad Amirul Hazmi bin Hamdan, Muhammad Arif Aiman bin Sairuni, dan yang terakhir ialah Muhammad Taufiq bin Zakaria. Konsep insan mempunyai 4 fahaman dan 4 cara berfikir. Yang pertama ialah tradisi barat, iaitu konsep insan bukan bersifat monolitik dan mempunyai kepelbagaian konsep insan. Antaranya menurut Aristotle, ciri dan sifat utama manusia adalah pemikiran rasional. Antaranya ialah mampu membezakan antara manusia dan kewujudan. Mengikut zaman pertengahan pula, konsep manusia dipengaruhi oleh fahaman agama yang mana manusia perlu patuh dan taat dengan perintah Tuhan masing-masing. Seterusnya ialah mengikut tradisi Islam, falsafah yang berteraskan kepada fahaman Islam perlu berlandaskan kepada agama Islam dan kepercayaan agama Islam. Antaranya ialah manusia ialah hamba kepada Tuhan dan manusia ialah khalifah di muka bumi ini yang mana diberi amanah dan tanggungjawab serta tidak melakukan perkara yang boleh merosakkan alam ini. Seterusnya ialah Confucius yang mana ia bersifatkan pemikiran yang rasional. Untuk Buddha ialah agama yang tidak mempunyai konsep ketuhanan. Yang terakhirlah Hindu ialah manusia sebagai satu kejadian yang mempunyai roh. Dan yang terakhir ialah jasmani, emosi, rohani dan seterusnya ialah asal usul insan. Untuk pengenalan, yang pertama ialah kajian potensi insan, yang mana insan yang baik dapat membentuk jiwa melalui konsep insan. Selain itu ialah kajian peranan insan, yang mana insan dapat membentuk dan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Seperti tajuk itu ialah insan yang berilmu menjamin kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, manusia menurut konteks ilmu pengetahuan ialah makhluk yang keinginan berinteraksi dengan psikologi, biologi dan sosial. Maksud insan mempunyai 2 fahaman. Fahaman Islam, ia berasal daripada kata al-ins yang disebut di dalam Al-Quran, juga disebut dengan kalimah an-nas yang bermaksud lupa. Kata insan digunakan dalam Al-Quran untuk menunjuk kepada manusia dengan jiwa dan ragaja serta mampu untuk berfikir. Menurut tamadun barat pula ialah falsafah klasik Yunani yang mana man is a rational being. Falsafah moden, manusia berteraskan emosi, kehendak dan kemahuan diri. Falsafah zaman pertengahan ialah konsep manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus patuh kepada perintah Tuhan. Dan yang terakhir ialah falsafah pasca moden, manusia dilahirkan tanpa apa-apa panduan hidup. Seterusnya ialah hakikat insan, yang mana saya akan menceritakan tentang kejadian manusia menurut Al-Quran dan kejadian manusia menurut sains. Proses kejadian manusia menurut Al-Quran yang pertama ialah nutfah, bermula selepas persenyawaan percaturan sperma dan ovum. Yang kedua ialah alaqah, sel yang sudah disenyamkan itu akan tertanam di dinding rahim. Yang ketiga ialah mudghah, darah beku bertukar menjadi seketul daging. Yang keempat, nafkhum dan lang, peringkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Apabila tulang-tulang telah dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut, darah mulai mengalir. Yang terakhir adalah nafkhum, peringkat peniupan roh. Dan yang terakhir, menurut sains, sperma dan ovum akan membentuk zygote, embrio, fetus dan bayi. Sekian daripada saya. Seterusnya kita akan bergerak kepada Hafizuddin Rahimi. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafizuddin Rahimi. Saya akan membentangkan bahagian matlamat penciptaan insan. Matlamat penciptaan insan daripada segi pandangan Islam, iaitu manusia adalah makhluk yang paling mulia. Ianya diciptakan oleh Allah dan diturunkan ke bumi untuk melaksanakan ibadat dan berkhidmat kepada Allah.
Mereka akan kembali menemui Tuhan dan setelah mereka mati. Manusia mempunyai tanggungjawab dan amanah yang mesti dipikul, iaitu melakukan kebaikan di muka bumi ini untuk mendapat balasan baik dan akhirat. Okay. Manusia sebagai hamba Allah dan khalifah dalam surah Al-Zariyat ayat 56 yang bermaksud, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Okay. Peranan hamba Allah, mereka seharusnya adalah patuh segala suruhan, tinggalkan larangan Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Peranan khalifah pula ialah memakmurkan bumi, jaga agama dan masyarakat dan negara, melaksanakan amar makruf nahi munkar, iaitu dari segi pandangan agama Kristian pula. Pandangan agama Kristian, mereka manusia adalah maksud memenuhi bumi dan mengelola seluruh alam, iaitu dosa warisan ataupun inherited sins yang dilakukan oleh Adam menyebabkan terputusnya hubungan dengan Tuhan. Jiwa manusia adalah bersih, suci sehinggalah berlaku dosa warisan dan meletakkan manusia berada dalam kematian yang tidak baik. Okay. Seterusnya saya akan menerangkan matlamat penciptaan insan daripada pandangan agama Hindu. Pada pandangan agama Hindu, manusia hidup di dunia sentiasa berusaha mencari kemewahan dan keseronokan, iaitu artha dan kama, wealth and pleasure. Manusia seharusnya sedar bahawa mereka juga mempunyai tanggungjawab atau dharma, dan sekiranya manusia tidak melaksanakan tanggungjawab mereka, maka mereka tidak akan dapat melepaskan diri daripada kesengsaraan, terperangkap dan ketidaksempurnaan hidup di dunia. Matlamat kehidupan manusia menurut ajaran Hindu adalah untuk mencapai moksha dan membaksud kebahagiaan yang tertinggi. Moksha dapat dicapai melalui kebaikan yang dilakukan di dunia. Agama Hindu menekankan sifat ketuhanan yang wujud dalam setiap diri manusia. Lantaran itu, disebabkan sifat ketuhanan yang tinggi, ini menjelaskan bahawa kenapa agama Hindu menganggap manusia bersendiri, bersifat abadi dan tidak musnah. Pada pandangan agama Buddha pula, manusia pada pandangan agama Buddha hidup berasaskan karma atau ketentuan. Bagaimanapun, ketentuan ini tidak dianggap sebagai preordained fate atau ketentuan yang telah ditetapkan secara azali. Karma merujuk kepada perbuatan manusia sama ada baik atau buruk ketika hidupnya. Matlamat kehidupan manusia menurut ajaran Buddha adalah untuk mencapai nirvana atau tercapainya suatu kebahagiaan, baik kebahagiaan yang bersifat duniawi, iaitu memadamkan nafsu, kebodohan dan kebencian. Okey. Seterusnya kita beralih kepada pandangan Confucianism. Okey. Matlamat utama ideologi Confucianism adalah semua manusia berpotensi untuk menjadi Chunse, iaitu orang yang berpendidikan tinggi. Ajaran Confucianism menekankan bahawa manusia agung mestilah mempunyai sifat yang tetap penuh dengan perasaan kasih sayang dan segala pergerakannya bebas daripada penyelewengan dan sifat kekerasan. Okey, sekian itu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya teruskan kepada ahli grup yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Hazmi bin Hamdan dan nombor matrik saya 2022-981-883. Hari ini saya akan menerangkan tentang hakikat keinsanan. Dia terbahagi pada 3, iaitu dari mana manusia datang, untuk apa manusia diciptakan dan ke mana manusia akan pergi. First, dari mana manusia datang. Dalam surah Al-Insan ayat 1-2, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bukankah telah berlalu kepada manusia satu ketika dari masa yang beredar, sedang ia masih belum wujud lagi dan tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut. Maka mengapa kaum musyrik itu mengingkari hari akhirat? Sesungguhnya kami telah aturkan cara mencipta manusia bermula dari air mani,
yang bercampur daripada benih lelaki dan perempuan, serta kami tetap mengujinya dengan kewajipan-kewajipan. Oleh itu, maka kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan melihat. Kemudian, untuk apa manusia diciptakan? Dalam surah Al-Zariyat ayat 56, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 38 hingga 39, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya secara main-main. Tidaklah kami mencipta keduanya serta segala apa yang di antaranya, melainkan kerana menzahirkan perkara-perkara yang benar. Akan tetapi, kebanyakannya tidak mengetahui hakikat itu. Yang terakhir ialah ke mana manusia akan pergi. Dalam surah An-Nahl ayat 61, dan kalaulah Allah menyeksa manusia disebabkan kezaliman mereka, tentulah ia tidak membiarkan tinggal di muka bumi sesuatu makhluk yang bergerak. Akan tetapi ia memberi tempoh pada mereka hingga ke suatu masa yang tertentu. Kemudian apabila sampai tempoh mereka, tiadalah mereka akan dapat meminta dikemudiankan sesaat pun, dan tidak pula mereka akan dapat meminta didahulukan. Kematian dalam Kristian, secara umum dalam Bible, kematian adalah peralihan status hidup kepada tidak hidup. Dalam Bible juga, kematian paling sering muncul dalam konteks kebangkitan, bukan dalam konteks kebinasaan. Orang-orang yang meninggal bukan lagi jiwa yang hidup sebagaimananya statusnya sejak ia tercipta. Seperti dalam Korintians 15:45. Sebab ia sudah ditinggalkan oleh roh yang kembali kepada Tuhan, satu-satunya yang tidak pernah mati. Ecclesiastes 12:7, Timothy 6:16. Kematian dari Hindu pula. Dalam ajaran Hindu, Atman bermaksud jiwa tidak akan mengalami kematian. Kematian hanya akan berlaku pada fizikal manusia sahaja. Jiwa seseorang akan sentiasa hidup dan merasai suka dan duka, bahagia dan derita, akan terbabit dengan hukum karma. Kematian bukanlah bencana besar. Ia cuma perjalanan jiwa yang nanti akan menjelma semula di alam nyata dan alam fizikal yang baru. Dalam Buddha pula, kematian dalam pandangan Buddha bukanlah akhir dari segalanya, namun kematian berarti putusnya seluruh ikatan yang mengikat kita terhadap keberadaan kita yang sekarang. Dalam Buddha, sesungguhnya kematian tidak dapat dipisahkan dari kelahiran. Dan juga sebaliknya, di mana setiap yang mengalami kelahiran akan juga mengalami kematian. Dan yang terakhir ialah Konfusianisme. Ajaran Konfusianisme tidak pernah mengkaji mengenai kematian atau sebarang perkara yang melibatkan kematian atau ilmu gaib. Ajaran Konfusianisme menekankan bahawa manusia agung mestilah mempunyai sifat yang tetap, penuh dengan perasaan kasih sayang dan segala pergerakan bebas daripada penyelewengan dan sifat kekerasan. Mereka mempunyai sifat sedemikian, mempunyai peribadi yang agung dan budiman serta dikenali sebagai Chunzi. Chunzi merupakan matlamat utama dalam ideologi kemanusiaan Konfusianisme. Baiklah, saya akan menceritakan tentang konsep insan sejahtera. Konsep insan sejahtera adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni meliputi aspek zahir dan batin insan. Pembangunan insan sejahtera. Pembangunan insan sejahtera ini akan melahirkan golongan yang manusia yang menggelar insan serta terangkum pada nilai-nilai murni, sama ada aspek rohani, emosi, jasmani dan pemikirannya. Kesemua elemen ini yang menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian, dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai model insan kamil. Baiklah, saya akan menceritakan tentang kedudukan manusia dalam Al-Quran. Terdapat berbagai dalam Al-Quran menceritakan kedudukan manusia. Yang pertama, makhluk termulia. Dan sesungguhnya, kami telah muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dan dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebaikan makhluk yang telah kami ciptakan. Surah Al-Isra ayat 70.
Yang kedua, makhluk yang paling indah bentuk kejadiannya. Sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat surah At-Tin, ayat 4. Yang ketiga, makhluk yang diberikan kebebasan memilih dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugikanlah orang yang mengkotorinya. Surah Asy-Syam ayat 7 hingga 10. Makhluk yang diberi kemampuan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dan Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah. Surah A'la 1 hingga 3. Nama saya Muhammad Taufiq Zakaria. Saya daripada kelas CEEE 223 3B. Nombor ID student saya 2022 931 221. Baiklah, saya akan sambung pembentangan ini pada bahagian yang terakhir, iaitu bahagian matlamat. Ke arah melahirkan insan sejahtera. Matlamat pembangunan insan adalah untuk melahirkan manusia yang seimbang dan harmonis dari semua aspek kemanusiaan. Terdapat beberapa unsur penting yang berkesan dengan pembangunan insan. Ini terbahagi kepada 4. Yang pertama iaitu membangunkan intelek, yang kedua membangunkan emosi, yang ketiga membangunkan rohani, dan yang keempat membangunkan jasmani. Elemen-elemen ini penting disepadukan bagi membangunkan insan agar tidak berlaku kepincangan kejadian terhadap makhluk ciptaan Allah SWT. Seterusnya, matlamat untuk melahirkan insan beradab melalui falsafah pendidikan kebangsaan. Insan yang memahami dan melaksanakan tanggungjawabnya akan sentiasa beradab kepada 5 perkara. Yang pertama, beradab kepada Tuhannya, iaitu Allah SWT dan Rasulullah SAW. Maksud beradab kepada Tuhan iaitu tidak mencela dan merendah-rendahkan agama Islam. Yang kedua, beradab kepada dirinya, iaitu menjaga adab diri, iaitu seperti juga menjaga maruah diri, menjaga harga diri daripada dilihat hina oleh orang lain. Seterusnya, beradab kepada ahli keluarga, iaitu menjaga maklumat rahsia ahli keluarga daripada tersebar kepada orang lain, dan juga menjaga aib keluarga sendiri daripada didedahkan untuk orang lain. Yang keempat, beradab kepada masyarakat. Contohnya, kita harus menolong orang-orang kampung ataupun orang-orang jiran sekeliling yang memerlukan bantuan kita, dan kita juga harus bertoleransi dan beradab kepada orang tua dan juga mengajar benda-benda yang elok kepada budak-budak. Yang terakhir iaitu beradab kepada alam sekitarnya. Beradab kepada alam sekitar seperti tidak merosakkan tanam-tanaman, tidak menebang pepohon yang berguna untuk berteduh kepada orang-orang sekeliling, tidak merosakkan landscape, dan juga menjaga kebersihan seperti tidak membuang sampah merata-rata. Matlamat melahirkan insan beradab. Daripada risalah kaum muslimin, daripada Naqib atas yang ditulis, iaitu yang sedar akan tanggungjawab kepada Tuhannya yang sebenarnya layak disembah, yang memahami dan melaksanakan tanggungjawabnya kepada diri sendiri, kepada masyarakat yang adil, dan sentiasa berusaha memperbaiki dirinya ke tahap yang lebih sempurna sebagai insan yang beradab. Dan kesimpulannya,
Sebagai hamba Allah, kita mestilah sentiasa berusaha dalam menjaga diri dan selalu mencari ilmu agar dapat menjadi dan mencapai objektif sebagai umat Islam, iaitu menjadi insan yang sejahtera dan berilmu. Jika kita berilmu, maka insya-Allah di akhirat kelak kita akan mendapat balasan yang berlipat kali ganda dan dihormati di dunia. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.